Ya, mereka so mereka telah pun meletakkan modul untuk hari ini. Itu dia punya modul yang terpaksa kita masukkan dan sebagainya. Alright, jadi minggu lepas ada kita bincang sedikit berkaitan dengan bahagian kertas 1 bahagian A, ya, kertas 1 bahagian A, dan juga kita ada bincang sedikit dengan bahasa Melayu standard. Okey, bahasa Melayu standard kita bincang itu sudah ringkas sahaja, ya. Saya belum lagi masuk secara detail untuk peringkat SPM. Yang kita bincang minggu lepas itu hanyalah untuk tingkatan 4 dan sebagainya. Baik, jadi untuk hari ini kalau kamu lihat seperti mana yang saya janji dengan kamu, ya. Seperti mana yang saya janji dengan kamu, dan kita akan buat bahagian morfologi. Okay, bahagian morfologi dalam kertas SPM, ya, bahagian morfologi dalam kertas SPM kalau kamu lihat secara dasarnya ini ialah bahagian yang keberapa, ya. Kalau kamu lihat, ya, dia punya morfologi ini, kalau kamu lihat dia dalam kertas 2, ya, dalam kertas 2, dan soalan morfologi. Jadi untuk hari ini kita akan melihat kepada satu kontes, satu kontes yang begitu rapi, ya, bagaimanakah, apakah yang dimaksudkan dengan morfologi dan sebagainya. So itu yang sangat penting, ya, morfologi dan sebagainya. Okey, bahagian ini saya nak katakan susah, saya nak katakan senang, tak adalah. Tetapi kalau kamu lihat dalam konteks yang sebenarnya, bahagian morfologi ini ialah satu bahagian yang khas, ya, satu bahagian yang khas yang perlu kita lihat perkaitannya dengan sesuatu bahagian dan sebagainya. Jadi mungkin di sekolah kalau kamu lihat guru-guru tu akan terus memberikan anda latihan sahaja. Cikgu-cikgu di sekolah diberikan latihan, terus kamu cari bahagian-bahagian itu. Tapi sini saya akan lihat kepada asas, ya. Apakah dimaksudkan dengan morfologi dan sebagainya. You must understand apakah itu morfologi. Sebab kertas 2, soalan 1, jumlah markah dia biasanya the whole sistem aplikasi dan tata bahasa ini 35 markah, ya. So bahagian morfologi ini maksimum dapat 4 markah, maksimum. Maksimum can go up to 8 marks dan sebagainya. Jadi itu yang kita nampak, ya, yang kita boleh buat dan sebagainya. So apakah itu morfologi? What is morphology all about? Apa itu morfologi? Kan? So ada siapa-siapa boleh jawab. Kalau kamu faham, saya itu boleh faham apakah dimaksudkan dengan morfologi dan sebagainya. Okey, ada cadangan daripada pelajar? Apakah yang dimaksudkan dengan morfologi dan sebagainya? What is morphology holistic? Apa yang sebenarnya kamu faham tentang morfologi ini? Apalah sebenarnya morfologi? Siapa-siapa di sini, sebab kita nak dapatkan pemahaman dari pelajar sebelum kita meneruskan untuk bahagian-bahagian yang lain. What do you mean by morphology? Boleh chat dengan saya sekejap? Apakah yang dimaksudkan dengan morfologi? Just letak jawapan dalam chat. What do you understand about morfologi? Apakah dimaksudkan dengan morfologi dan sebagainya? Salah pun tak apa. Kita cuma nak pastikan bahawa benda tu ada, kan? Okey. Isaac Kojier mengatakan morfologi ini ialah tentang tata bahasa. Tata bahasa ini luas. Dia tak semestinya untuk morfologi. Terima kasih kepada Isaac sebab dia dah cuba, kan? Okey, very good. Okey, ada siapa-siapa lain? Apakah dimaksudkan dengan morfologi? Sebab kalau saya dapat jawapan dari kamu, baru saya tahu sejauh mana pemahaman kamu dalam bidang tata bahasa. Jadi ada seorang pelajar, dia sudah jawab, sekarang saya tahu tahap kamu di mana. Okey, ada siapa-siapa yang boleh bagi tahu dengan satu kata yang baik, apakah dimaksudkan dengan morfologi? Sebab itu yang kamu nak belajar. Kita tak boleh terus buat latihan, itu salah. You cannot just do the latihan, itu sudah salah. Kita tidak boleh membuat latihan untuk bahagian morfologi ini, itu satu kesalahan yang besar. Kamu harus diberikan satu pemahaman yang asas. You have to given
very basic about morphology. Apa kena tahu? Bagi semua. Apa itu? Semua ise. Morfologi itu apa sebenarnya kan? Okey. Subas sini mengatakan morfologi lebih kepada bahagian tata bahasa dan penggunaan pelbagai perkataan. Okey, terima kasih Subas sinilah. Okey. Jadi apa yang kita lihat ya? Saya off kamera sekejap sebab senang saya nak tengok slide. Kalau ada kamera ni susah sikit ya. Okey, baik. Baik, kalau kita lihat konsep morfologi, kamu tak perlu fikir panjang tentang morfologi. Kamu hanya fikir tentang kata saja. What you understand about the kata. Kata itu ialah morfologi, itu saja. Kajian tentang kata, pemahaman tentang kata, pengertian tentang kata, itu yang kita panggil sebagai morfologi. Okey, sekarang pengenalannya kita lihat. Secara umumnya tata bahasa, bahasa Melayu mencakupi dua bidang, iaitu morfologi dan sintaksis. So dalam tata bahasa mana-mana pun, SPM ke, STPM ke, kalau kamu tengok kita ada morfologi dan juga sintaksis. So morfologis ialah bidang yang mengkaji struktur pembentukan kata dan golongan kata, itu sahaja. Kamu hanya perlu ingat apakah itu morfologi. Morfologi itu ialah mengkaji struktur pembentukan kata dan golongan kata. Itu yang kita panggil sebagai morfologi. So itu yang perlu kamu fikirkan. Itu yang perlu kamu fikirkan. Itu yang perlu kamu faham. Apakah yang dimaksudkan dengan morfologi dan sebagainya. So this is a very important thing. Okey, baik, kita lihat lagi bahagian tu ya. Apa yang ada di sini kita lihatlah. Okey, seterusnya kalau kamu tengok apakah yang dimaksudkan dengan morfologi ini. Okey, jadi hari ini kita akan lihat pada struktur morfologi. Apa benda kamu nak belajar dalam morfologi ini? Satu dunia sedang cakap pasal morfologi. What exactly I'm studying in morphology? Pertama sekali, soalan-soalan dalam SPM, walaupun ini merupakan kertas peperiksaan yang baru, yang julung-julung kali pertamanya diadakan, dan kamu pun tak tahu idea apakah bentuk, dan semua buku yang kamu beli dekat luar bukan boleh dipercayai. Ya, macam mana pun kita ada juga yang problem. Saya tak boleh kata saya 100% is correct. Faham? Jadi kita bolehlah, macam kamu ambil Google Map atau kamu ambil apa dikatakan Waze. Kamu type alamat, dia bukan 100% dia akan bawa you ke tempat tu, tapi dia akan bawa dekat-dekat ke tempat tu. Kamu akan sampai, kalau bukan depan pintu pagar pun, you akan sampai di kawasan tu, you akan sampai di deretan rumah tu, kamu sudah sampai berhampiran dengan kawasan rumah itu atau bangunan itu. Confirm kan? Tak ada yang betul-betul dia ambil foto, dia ambil image betul-betul, dia bawa kereta YouTube betul-betul depan pintu gate. Tak ada macam itu. Memang satelit pun tak boleh buat itu. Dia hanya bagi satu anggaran saja. Jadi semua guru yang mengajar kamu, tak kira melalui YouTube ke, tak kira melalui media massa ke, di sekolah ke dan sebagainya, tidak ada 100%, ya, tidak ada 100% pengajaran, pembelajaran, pemberian huraian contoh itu 100% is correct. So I would say about 98.5%. Ingat itu. Faham? 98.5%. Okey? Sebab apabila Kementerian Pendidikan Malaysia mengeluarkan arahan untuk soalan-soalan tersebut, memang ada panduan, tapi pentaksfiran yang salah akan berlaku. Itu biasa. Lepas tu student pun akan berikan jawapan yang lebih kurang, yang sederhana, yang lemah, yang cemerlang tinggi dan sebagainya, dan juga terpulang kepada budi bicara. Jadi struktur morfologi yang sebenarnya apa yang kamu nak belajar, bagaimana bentuk soalan yang keluar, semua terpulang pada apa yang saya ada dalam slide ini. Pertama sekali, struktur morfologi merangkumi kata nama am. Kata nama am tu kamu tahu, apakah dimaksudkan kata nama am kan? Okey, kata nama khas biasanya kamu sudah tahu. Kata ganti diri nama pun kamu dah tahu. Kata tunggal kamu akan belajar hari ini. Kata terbitan maksudnya dimasukkan dengan nimbuhan dan sebagainya. Kata nama majmuk kamu akan belajar. Pembentukan kata ganda. Kata ganda ini pun kalau kamu lihat, memang kita ada banyak konsep pergandaan. Kalau kamu lihat, memang kita ada banyak konsep pergandaan dan sebagainya. Itu dalam bahagian pergandaan. Kata ganda yang kamu nampak, yang biasanya ialah, jadi bahagian kata terbitan tu, kalau kamu lihat bahagian kata terbitan tu, so memang kita nampak bahagian
kata terbitan tu melalui proses imbuhan. Okey, kata majmuk memang kamu tahu itu memang ada apa yang kita lihat kepada warga negara, ya, tanda tangan ibu bapa dan sebagainya. Dan kata ganda pun kita ada banyak jenis kata ganda. Contohnya rama-rama, kura-kura, pepatung, lebah, ya. Itu semua tu kita boleh ambil dalam bahagian tersebut. Okey, kita rujuk balik kepada slide ini. Faham ya? Kata kata khas, kata ganti diri nama, kata nama tunggal, kata nama terbitan, kata nama majmuk, kata nama ganda ataupun pergandaan dan sebagainya. Okey, selepas itu kita ada kata kerja. Kata kerja digolongkan juga dalam bahagian morfologi. Okey, kata kerja tak transitif, kata kerja transitif, kata kerja tunggal, kata kerja awalan akhiran, kata kerja majmuk, kata kerja penggandaan. Okey, tak perlu risau. Semua tu kita masih lagi boleh memberikan jawapan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan benda-benda seperti itu. Sebagai contohnya, kalau kamu lihat dalam proses imbuhan kata nama, apabila diberikan imbuhan, so imbuhan itu akan berubah dan sebagainya. Okey, kalau kamu lihat juga dalam konsep yang ada di sini, kata-kata majmuk ni kita ada macam contohnya air mata, ambil alih, meja tulis, ketua menteri, kan, antarabangsa dan sebagainya. Lepas tu kalau kamu lihat kata majmuk terbitan, kita ada urus niaga, mengambil alih, bergaris pusat. Kalau kamu lihat penggandaan, kita pun ada banyak penggandaan seperti ketua-ketua, makanan-makanan, ya, tadika, ya. Banyaklah konsep penggandaan cerai-berai, hina-dina, simpang siur, ya, sayur mayur. Ini semua tu dikatakan sebagai penggandaan. Penggandaan ni ada banyak jenis. Saya dah pendekkan supaya memudahkan kita untuk belajar dan sebagainya. Okey, seterusnya selepas kita lihat kata kerja majmuk, kata kerja ganda, ini semua kita dah tengok. Kita juga akan lihat kepada adjektif. Kata adjektif ini ada banyak. Ada adjektif sifat, ada adjektif jarak, ada adjektif tunggal, ada adjektif terbitan, ada adjektif ganda, ada adjektif majmuk. So ada keluarga dia sendiri. Kamu jangan ingat dia akan berikan kamu satu petikan, lepas tu dia suruh kamu mencari 3 kata adjektif dalam petikan. Itu senang. Mungkin dia akan gariskan kata adjektif majmuk, dia akan tanya kamu apakah bentuk kata adjektif yang digariskan perkataan itu. Kamu boleh katakan dari keluarga kata adjektif majmuk, ataupun kata adjektif ganda, ataupun kata adjektif terbitan. Boleh, soalan macam itu pun boleh keluar. Jangan ingat ke kata majmuk. Okey, dalam baca petikan berikut dan kenal pasti 3 ayat majmuk yang kata majmuk yang terdapat. Oh, jangan. Kadang-kadang dia akan tanya kamu, okey, kata kerja majmuk. Majmuk ni ada pelbagai. Majmuk macam mana? Majmuk apa dikatakan kata majmuk gabungan, ataupun dikatakan kata majmuk pancangan, kata majmuk komplement. Ada banyak dia punya contoh-contoh. Jangan takut, saya cuma mendedahkan kepada kamu bentuk soalan dari keluarga mana dia akan keluar dan sebagainya. Okey, kalau kamu lihat lagi, kita ada kata adjektif, lepas kata adjektif, kata hubung gabungan saya katakan tadi, kata hubung pancangan, kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar, kata pangkal. Ini apa benda ni? Tak faham. Banyak kan kata-kata, ya. Okey, kita akan pergi satu persatu. Saya mulakan dengan kata adjektif, ya, supaya anda boleh faham. Saya akan berikan contoh beberapa sajalah sebab kita tak ada masa nak belajar semua, sebab saya nak muatkan semua dalam satu bahagian ni mengambil masa yang banyak. Okey, kita lihat pada kata adjektif dulu. Okay, kalau kata adjektif tu, kalau kamu lihat golongan kata adjektif, kita ada cerdik. Lepas tu kita ada putih. Lepas tu kita ada panjang. Lepas tu kita ada bulat. Lepas tu kita ada lambat. Lepas tu kita ada lewat. Lepas tu kita ada jarang. Ini semua ni mengikut kepada kata adjektif. Okey. Kata adjektif berani digolongkan dalam kata adjektif apa? Siapa boleh bagi tahu? Sebagai contoh, kata adjektif merah digolongkan dalam kata adjektif warna.
Jadi untuk bahagian berani ataupun cerdik digolongkan dalam kata adjektif apa? Seperti yang saya katakan tadi, kamu bukan hanya disuruh kata adjektif sahaja. Dalam petikan dia jumpa perkataan berani, dia gariskan perkataan berani itu, dia tanya balik. Kata adjektif berani tergolong dalam kata adjektif apa? Itu dia. Ya, bagus, bagus. Syam bagus, Aina Farna bagus. Sifat, very good. Okey, kata adjektif dekat, hampir dan jauh dimasukkan dalam kata adjektif dekat, hampir, jauh. Alright. Okey, Azizi. Very good. Azizi, dia adalah jarak. Okey, Syam, ukuran salah. Kalau ukuran tu pendek, panjang, tebal. Okey, sekarang you faham. Baguslah. Sekurang-kurangnya kamu faham dan sebagainya. Itu yang saya nak. Ya. Kalau kita ambil contohnya benci, adjektif. Rindu, adjektif. Marah, adjektif. Gembira, takut. Itu digolongkan dalam kata adjektif apa? Itu melambangkan apa? Itu yang kita nak tengok. Okay, very good. Dewan, Aina Farhana Amirul, ya, very good. Perasaan, fantastic. Thank you. Okay, maksudnya kamu faham? Yes, Isaac. Kamu faham? Very good. Okay, ada seorang lagi pelajar nanti tak sebut nama dia marah pula. Syam kan? Okay. Okay, seterusnya kita akan balik pada bahagian kita ni, kata adjektif. Lepas itu kita akan masuk pada kata hubung pancangan, kata hubung gabungan, kata seru, kata tanya. Kita akan tengok satu persatu. Saya cuma akan bagi berapa contoh sajalah. Nanti masa kita buat, kita tahu. Okey. Jadi kalau kamu lihat golongan ini yang berlaku, apa yang berlaku di sini ya, kita nampak bahagian-bahagian tertentu. Sekarang kita lihat pada golongan kata tugas. Kata tugas ini macam kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar, kata pangkal ayat, kata bantu, kata penguat, kata penegas lagi lah kan, kata penegas ya. Lepas itu kata nafi, kata pemberi. Okey, kita pergi satu persatu. Kita balik pada kita punya slide ya. Kita balik pada kita punya slide. Kita akan lihat bagaimana bahagian-bahagian tertentu dan sebagainya. Okey. Okey. Jadi kamu lihat kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pangkal ayat ya. Kata bantu, kata penguat, ini semua ni kita panggil sebagai kata tugas ya. Kita panggil itu sebagai kata tugas. Okey, saya berikan beberapa contoh. Untuk bahagian kata seru, saya takkan beritahu. Ini senang, amboi, wah, syabas. Kata tanya, kamu tahu mengapa, bila dan berapa. Kata perintah, kita ada kata larangan, kita ada silaan, kita ada permintaan. Jangan, usah, sila, jemput. Kata pembenar. Siapa boleh bagi tahu? Apakah contoh kata benar? Ini jarang kita belajar tau, kata pembenar. Actually kamu tahu, tapi kamu tak tahu dia family mana. Kata pembenar ni dalam family mana? Kata pembenar, contoh kata tu apa? Oh, no, 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 no. Tan Sinyi, yes, betul. Tan Sinyi kata betul tu betul. Isaac Kor, sila salah. Kalau kata pembenar tu ialah ya, benar, betul. Very good. Okey, kata pangkal ayat sekarang sudah tidak digunakan. Ini memang tak adalah. Hatta, ada pun syahadan, ini bahasa klasik. Tidak digunakan, tapi tak apa. Kita akan lihat jugalah perkataan yang lain. Okay, cuba kita lihat kata bantu. Contoh kata bantu, kalau kamu lihat, apakah contoh kata bantu yang boleh kamu lihat? Kata bantu. Kata bantu ni contohnya apa? So, kamu kena tahu dalam setiap perkataan yang kamu jumpa dalam petikan, setiap perkataan itu ada family. Kau ingat korang je ada family. Orang pun ada family tau. Kan Aina Farana ada family dia sendiri, Amirul ada family dia sendiri, Hazel lah ada family dia sendiri, Lim Xiao Ai ada family dia sendiri. Kan? Okay. So Siti Zulaika ada family dia sendiri. Jadi untuk yang kata-kata yang ini, setiap kata-kata dalam bahasa Melayu ada family dia. Okey, kata bantu contoh ayat pula. Contoh kata
Awak sebagai tingkatan 5 kamu kena tahu tau. Kalau tahun depan masuk form 6 lagi parah kamu. Sedang, okey bagus. Sedang kita terima lah. Okey, lagi kalau ada sudah. Okey, very good. So telah, sudah, pernah, masih, sedang, ini semua ialah kata bantu. Hendak, mahu, ingin, semua ni kata bantu. Kata penguat. Kata penguat. Kata penguat ni senang. Selalu kita gunakan jugalah kata penguat ni kan. Okey. Selalu kita gunakan kata penguat ni. Kata penguat menguatkan maksud sesuatu adjektif. Okey, terlalu, sungguh, sangat. Okey, very good. Aina, Farana, Amirul, bagus. Okey, kita ada amat, sangat, sekali, paling, Amirul, terima kasih. Very good. Bagus. Seterusnya kamu tahu. Kata penguat juga termasuk dalam benar dan nian. Kata penegas. Kata penegas, contoh katanya apa? Kata penegas. Hari ini kamu semua ni belajar morfologi, bahagian linguistik. Kata penegas, okey, juga very good. Lagi apa? Kata terbuktilah. Ya kan? Ini macam terbuktilah, ini sudah macam kata kerja ni. Terbuktilah kan? Okey. So, kalau ada, okey, memang betul. Memang kita terima kata penegas. Okey, kah? Kamukah? Tegas kan? Apatah lagi kan? Kamulah yang buat kerja tu. Itulah kata penegas. Juga, kamu jugalah yang buat benda tu. Engkau pun sama. Itulah kita tegaskan. Hanya kau seorang sajalah. Hanya kau seorang sajalah. Cengkelat tu. Okey, kata penegas kan? Lepas tu memang lagi-lagi engkau. Lagi-lagi engkau, muka engkau kan? Chong Chin Ying, sangat amat sungguh, itu kata penguat. Sekarang saya masuk untuk bahagian kata penegas. Kata penegas ialah kah, tak, lah, juga, pun, hanya, memang dan sebagainya. Okey, kata nafi ada dua saja. Apa itu? Kata nafi ada dua saja. Kita ada dua saja kata nafi. Ya, apa itu? Bukan dan tidak. Okey, tan sini, sini How season. Okey, Aina Farna, thank you. Lepas tu kita ada kata pemeri pun ada dua juga. Kata pemeri pun ada dua juga. Okey, apa itu? Kata pemeri. Kata pemeri. Amirul Hakim, correct. Kata pemeri ada dua. Very good. Tan sini, ialah dan adalah. Baguslah. Kebanyakan pelajar boleh memahami kata-kata ini tergolong dalam keluarga yang apa. Okey? Kamu tahu bila nak guna ialah, bila nak gunakan adalah, ialah digunakan FN dengan FN. Kata nama disambung dengan kata nama. Adalah ni kita biasanya ada kata sendi. Ya. Kita ada frasa sendi ke, kata sendi ke, kita gunakan adalah. Okey. Kata sendi nama senang. Ini pun ada pelajar tak tahu tau. Apa tu kata sendi nama? Apa tu? Apa tu kata sendi nama? Banyak juga. Kata sendi nama. Siapa-siapa boleh cuba untuk bahagian chat. Kata sendi nama. Okey, very good. Dari. Bagus. So, di, ke, daripada, antara, untuk, tentang. Actually, tentang ini sudah dikeluarkan dalam bahagian kata sendi nama lah. Tentang ni dia merujuk kepada satu maksud. Dia bukan satu kata sekarang ni ya. Okey, seperti betul. Betul. Okey. Oleh betul. Daripada, antara, untuk. Okey, Amirul betul. Syam dengan ni tidak termasuk dalam kata sendi nama ya. Di, ke, ini semua tu betul lah, untuk dan sebagainya. Okey, umpama, bagai semua masuk ya, hingga betul ya. Okey, kata arah. Ayuh, apa ini kata arah? Siapa-siapa boleh perkataan kata arah? Kata arah jangan tu dah kata ni kan. Kata nafi. Okey, kata arah tu betul. Hadapan, sana, sini, atas, bawah, depan, belakang, luar, samping, timur, barat, utara, selatan. Ini semua ialah kata arah. Okey, bagus. Baguslah hari ini kita demi bukan kata arah ya. Tangan sebelah. Mana tangan sebelah? Mana kok ni? Tangan sebelah pula. Tengah ya? Oh, tengah. Tengah ke tangan sebelah? Okey, tengah, sebelah. Boleh. Okey, ini semua ni tergolong dalam kata
kata tugas. Ya, kata tugas. Sebenarnya kata tugas pun ada satu lagi, kata bilangan. Kita pun ada kata bilangan. Kata bilangan ini apa? Sesetengah, kan? Satu kan? Dua kan? 10, banyak, sedikit, parah. Ya, kedua-dua, bertahun-tahun. Ya? Okey, boleh ya? Okey, boleh. Boleh Amirul. Okey, separuh, ini semua ni kata. Okey, sekarang ini tak tahu sama ada kamu tahu ini kata penekan ataupun kata pembeda. Kata penekan ataupun kata pembeda. Kita nak tengok. Apakah kata yang dimasukkan dalam kata penekan ataupun kata pembeda? Actually, kata pembeda pun boleh, kata memberi penegasan bagi kata yang digandingi, menjadikan bukan nama sebagai kata nama. Okey, kata penekan atau kata pembeda ialah lebih kepada nya, nya, N-Y-A, nya. Okey, so itulah yang kita lihat dalam kita punya bahagian dan sebagainya. Itu yang perlu kita tengok konteksnya. Okey, jadi kalau sepatutnya tu bukan, saya rasa. Ya, sepatutnya tu bukan termasuk dalam konteks yang itu. Okey, kalau kamu tengok pada kata hubung sekarang, saya masuk pada kata hubung. Saya sekarang masuk pada kata hubung untuk bahagian yang apa dikatakan untuk bahagian yang boleh kita nampaklah macam mana keadaan dan sebagainya. Okey, cuba kita lihat kata hubung pancangan keterangan. Okey. Kalau dia tanya kamu kata hubung pancangan relatif, jangan ambil nota, jangan buat apa-apa, kamu tak sempat salin ke. Nanti masa saya ajar satu-satu, saya akan jelaskan dengan lebih lanjut. Hari ini saya bagi tahu kamu contoh-contoh saja supaya kamu boleh ingat dan sebagainya. Okey, itu yang boleh kamu tengok macam mana konteks itu dan sebagainya, kan. Baik, kalau pancangan relatif hanya perkataan yang sahaja. Y-A-N-G, yang. Okey, kalau pancangan relatif hanya perkataan yang sahaja boleh dimasukkan dalam kata hubung pancangan relatif. Okey. Kalau dikatakan kata hubung pancangan komplement. Kata hubung pancangan komplement, dia hanya merujuk kepada bahawa, bahawa dan untuk. Itu yang kita gunakan dalam bahagian-bahagian tertentu dan sebagainya. Okey. Kalau kata hubung pancangan keterangan ini banyak. Kata hubung pancangan keterangan ini memang banyak. Contohnya kita ada kerana, agar, meskipun, semoga, supaya, andai kata, kendati pun. Sementara ini semua ni ialah kata hubung pancangan. Okey, jadi sedikit sebanyak saya rasa kita sudah pun melihat kepada konsep yang anda boleh memahami dan sebagainya. Okey. Jadi kita nampaklah sedikit sebanyak dia dapat membantu anda untuk hari ini. Saya rasa sedikit sebanyak kita sudah pun cover ataupun kita sudah pun menggabungkan semua perkara dalam bahagian ini. Okey. Jadi kamu lihat balik, inilah benda-benda yang kita beritahu tadi, kata bantu, kata penguat, kata penegas, kata nafi, kata sendi nama, semuanya sudah. Ini tadi kata hubung gabungan, kata hubung pancangan, kata hubung relatif, kan. Kata perintah tadi, kata belajar, semua sudah belajar, kan. Okey, inilah bahagian-bahagian yang kita sudah lihat dan sebagainya. Okay. Kata penekan, kata pembenda sudah dibagi tahu, kata arah sudah dibagi tahu dan sebagainya. Saya ada satu lagi bahagian, itu bahagian yang agak besar sikit, saya tak masukkan di sini. Itu bahagiannya ialah apa yang kita lihat sebagai pengimbuhan. Bagaimana kata itu akan diberikan imbuhan dan maksudnya akan berubah. Okey, tak perlu kamu risau banyak. Saya rasa ini pemahaman yang untuk cukup
untuk kamu memahami apakah dikatakan sebagai morfologi dan sebagainya. Okey, untuk hari ini kita akan fokus kepada kata tunggal dan kata majmuk. Okey, kata tunggal dan kata majmuk. Okey, kata tunggal ni sangat senang. Dia wujud sebagai satu kata yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan juga a single word, ya, a single word, satu, singular lah, singular kita panggil. Jadi kata tunggal boleh terdiri daripada satu suku kata atau dua yang kita panggil sebagai bah, ubi ataupun pelajaran. Mana-mana pun sama juga yang kita panggil sebagai tunggal. Mana-mana satu perkataan yang tanpa imbuhan itu ialah kata tunggal. Okey, yang paling penting kita mau lihat pada hari ini ialah kata majmuk. So ada banyak soalan yang berkaitan dengan kata majmuk ini. Ada banyak soalan. Ya, yang saya nampak di sini begitu banyak soalan yang ada untuk kata majmuk. Okay. Kata majmuk ialah perkataan yang dibentuk dengan merangkaikan dua kata dasar atau lebih perkataan baru terbentuk membawa makna tertentu. Okey, kamu tengok di sini. Sebagai contohnya, kalau kamu lihat apa yang berlaku di sini, ya. Okey. Kamu tengok slide ini, ya. Kata nama majmuk, setiausaha, warga negara, tanda tangan, uji kaji, keboleh-ubahan, ini ialah kata majmuk pengimbuhan. Boleh dipecahkan kepada dua, setia dan usaha, warga dan negara, tanda dan tangan, uji dan kaji. Faham? Inilah dikatakan sebagai kata majmuk. Okey. Kata kerja majmuk menandatangani. Sebab dia menerima pengimbuhan, maka kita mengatakan itu sebagai kata kerja majmuk. Bertanggungjawab. Tanggungjawab dengan bertanggungjawab. Konteks ayat yang berlainan. Lepas tu memberitahu. Biasanya kalau ada ber, ada me, ada mem, ada men, ada meng, ini semua tu merujuk kepada kata kerja. Kata sifat majmuk, dia lebih kepada sifat kamu, suka cita, duka cita. Ini tak boleh kita nak pisahkan sebab memang sudah dieja sebagai kata majmuk yang mantap, suka cita dan duka cita. Lepas tu kita ada kata tugas majmuk, apabila, apa kala, apa hal, apabila, bagaimana, ya. Ini semua ni dimasukkan dalam bahagian kata tugas majmuk. Yang perlu kamu lihat dia punya bahagian dan sebagainya. Okey, jangan confuse. Cuma saya nak kamu fahamkan bahawa apakah dimasukkan dengan kata majmuk. Okey. Kalau kita lihat lagi, berdasarkan jenis kata majmuk dapat dipisahkan kepada tiga kelompok. Okay, kelompok yang pertama dikatakan kata majmuk yang terdiri daripada rangkaian kata bebas. Kamu tengok, ya, perkataan gambar raja ini. Kalau saya gabungkan gambar dan raja, tengah-tengah R ini akan menjadi dua. Jadi dia tak sesuai sebagai kata majmuk dieja secara rapat. Kita kena jarakkan. Gambar dulu, lepas tu baru ada raja. Gambar dulu, baru ada peta. Gambar dulu, baru ada grafik. So, gambar grafik, gambar raja dan sebagainya. Okey? Macam juga sebagai biru laut. Ya, bebas. Saya boleh gabungkan ini biru laut. Dia memang biru laut. Biru ni kita boleh tukar menjadi biru laut, biru awan, ya, biru bunga, biru kain, ya, biru nila dan sebagainya. Terima dan kasih. Okey, terima kasih, terima balik, terima atas, terima bawah, ya, terima tepi. Ini semua ni boleh kita pecah balik dan buat dia punya ayat yang berlainan. Sama juga dengan kuning langsat. Tetapi ada juga setengah-setengah digunakan sebagai gelaran macam Perdana Menteri, Raja Muda, Menteri Besar, Profesor Madya. Ini semua ni dikategorikan juga dalam kata majmuk. Okey, tapi ada dia punya family sendiri. Okey, yang ini ialah rangkai kata bebas. Ya, tak payah confuse. Cuma kamu perlu tahu kata majmuk saja. Kita bukan nak buat peperiksaan tahun 1 linguistik morfologi Universiti Malaya, bukan, ya. Kita buat SPM yang simple saja. Okey, lepas tu kalau kamu lihat kata majmuk ini juga berbentuk yang khusus. Lepas tu kita ada model linear. Ini matematik. Garis pusat. Mata pelajaran dipecahkan kepada dua. Mata pelajaran, mata air, mata hati.
Ini semua ni mata kepala. Ini semua ni ialah boleh dipecahkan. Kertas kerja pun sama, tanda tangan pun sama. Dibentuk istilah khusus. Memang penggunaan dari segi peralatan. Lepas tu ada juga kata majmuk yang mendukung kepada simpulan bahasa. Kaki ayam, buah hati, duit kopi, ya, makan angin, pilih kasih. Ini semua tu telah pun dimasukkan dalam bahagian simpulan bahasa. Baiklah, jadi itulah penerangan ringkas berkaitan dengan morfologi untuk hari ini dan juga berkaitan juga dengan bahagian kata tunggal dan juga bahagian kata majmuk. Okey, kita akan tukar slide sekarang ni. Okey, sekarang ni kita akan masuk untuk kamu punya latihan, ya. Sebab kamu dah belajar sedikit sebanyak, sekarang kita akan masuk pada latihan kamu. Okey, latihan tu memang kita sudah letakkan dalam kamu punya grup. Cuba kamu tengok dalam grup kamu, ya. Okey, tak apa, itu nanti saya uruskan. Okey, sekarang ini kamu lihat dalam bahagian nota yang dihantar oleh pusat tadi, ya. Sebentar, ya, saya cuba share untuk anda. Okey, setahu saya kamu seharusnya ada ini. Ada ini? Ada? Ini patutnya kamu ada. Sepatutnya kamu ada. Okey, ada? Dalam kita punya share itu ada kan? Ini yang sepatutnya kita. Very good, Amirul. Thank you. Baik. Jadi hari ini saya cuba masukkan kamu dalam bahagian latihan. Kita mula latihan yang asas. Sesungguhnya SPM ni lama sikit. Kita ada lebih kurang hampir 4 ataupun 5 bulan. So tak payah kita nak bergegas. Okey, tak lari gunung dikejar. Tak lari gunung dikejar. Faham? Gunung takkan lari mana-mana. Kecuali tsunami, bolehlah kita punya bentuk muka bumi akan berubah ataupun ribut kencana ataupun banjir. Tak lari gunung dikejar. Okey? Jadi maksudnya kita akan tunggu dan kita akan belajar. Okey, kenal pasti penggunaan kata tunggal dan kata majmuk dalam petikan tersebut. Dalam petikan ini kita ada banyak kata tunggal yang tidak menerima sebarang imbuhan, ya. You jangan pergi ambil gua musang, you cakap kata tunggal. Gua musang bukan kata tunggal. Gua musang ialah kata nama khas. Gua kola no. Itu semua tu. Okey. Cuba kamu cari dalam bahagian ini beberapa contoh kata majmuk. Kata tunggal saya rasa tak ada masalah. Kita boleh buat sama-sama nanti. Cuma saya nak kita lihat kepada contoh ini, kepada contoh ini supaya kita dapat melihat kepada ini. Okey. Mari kita baca sama-sama supaya kita dapat memahaminya. KKM sahkan buku batik dijangkiti, ya, suku batik dijangkiti demam campak. Nina Farwin Muhammad Syarum, 17 Jun 2019. Putrajaya Kementerian Kesihatan KKM mengesahkan orang asli suku batik di Kuala Koh Gua Musang dijangkiti wabak measles ataupun demam campak. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Ismail Ahmad berkata pengesahan itu dibuat dengan berdasarkan hasil ujian makmal yang dilaksanakan. Antara faktor utama wabak tersebut merebak di perkampungan itu ialah liputan imunisasi MMR yang sangat rendah, iaitu 61.5% bagi dos pertama dan 30% bagi suntikan dos kedua. Kekurangan zat makanan juga menyumbang kepada risiko jangkitan dan kejadian komplikasi, kata dalam satu kenyataan akhbar baru-baru ini. Apabila membuat ulasan selanjutnya, beliau berkata setakat 15 Jun lalu, sebanyak 170 daripada 185 atau 92% orang asli Kuala Koh telah diperiksa statusnya kesihatan mereka. Daripada jumlah itu, sebanyak 100 masuk 3 kematian terbaru yang melibatkan seorang kanak-kanak berumur 2 tahun 6 bulan pada petang semalam di Hospital Raja Perempuan Zainab II kerana pneumonia sebagai akibat daripada komplikasi demam campak, katanya apabila memberikan maklum balas kepada pihak media. Tambahan pula, menurutnya KKM telah menjalankan beberapa tindakan pencegahan dan kawalan wabak di perkampungan orang asli tersebut. Kaki tangan KKM telah melakukan carian kes secara aktif di perkampungan orang asli dan sekitarnya berdasarkan pergerakan mereka sebelum ini dan memberikan vitamin A sebagai kanak-kanak yang dirawat kerana demam campak. Liputan imunisasi
kepada penduduk orang asli yang terlibat juga ditingkatkan selain memberikan pendidikan kesihatan terutama penjagaan kebersihan diri. Pada masa yang sama, KKM mempertingkatkan kawalan pencegahan jangkitan IPC di pasarana kesihatan dan sentiasa mengamalkan penggunaan alat pelindungan diri, katanya. Dr. Zulkifli berkata, semua jabatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengawasan jangkitan campak, meningkatkan liputan imunisasi kepada orang asli di negeri masing-masing. JKN perlu membuat laporan dengan kadar segera kepada Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Krisis Cepat Krisis Kebangsaan jika terdapat gejala atau kematian yang mempunyai gejala yang sama. Campur tangan daripada pelbagai pihak amat perlu untuk menangani krisis ini. Polis Raja Malaysia, PDRM juga telah memantau perkampungan Kuala Koh untuk memastikan tiada pihak luar yang tidak berkenaan memasuki kawasan itu bagi mengelakkan penularan jangkitan. Kerjasama semua pihak untuk menangani masalah ini amat penting sekali, katanya lagi. Dipetik dan diubah suai dari KKM, sahkan suku batik dijangkiti demam campak. Okay, dalam ini, anda mencari kata tunggal yang tidak menerima sebarang imbuhan dan penggandaan, dan tolong juga kamu cari beberapa kata semua yang ada. Mungkin banyak, tapi saya akan berikan yang penting saja. Saya bagi masa 5 minit, cubalah cari. Kalau tak payah cari kata tunggal pun tak apa. Saya nak fokuskan kamu cari untuk kata majmuk. Cari kata majmuk dalam ini. Cari sekarang, 5 minit. Cuba ya, salah tak apa. Ini just tu saja. Cempu suasana, eating yau ni meniau sing-sing mah. Semua mesti mau usaha. Okey? Cempu Wiping ni hao. Okey. Kenapa you lambat masuk hari ni 5:30? Kelas mula pukul 5. Ada apa? Pergi jumpa orang asli. Okey, baguslah. Bagus mah. Kita mesti ada satu kaedah yang dikatakan sebagai kaedah proses asimilasi dan proses sosialisasi. Kamu semua ni tak jumpa orang-orang asli. Bagus mereka ni. Saya selalu pergi Cameron Highland. Banyak saya jumpa kawan-kawan saya. Kebanyakannya semua pelajar-pelajar orang asli. Ya, mereka bagus. Jujur, ikhlas, bahasa yang lembut, ya, dan sebagainya. Tak payah bagi jawapan dalam chat. Kamu tulis dalam kertas. Okey, ada kelas tambahan semua okeylah, biasalah. Ya. Okey, cuba cari kata majmuk dan kata tunggal dalam bahagian ini. Cuba salah tak apa. Karangan kertas satu yang lepas
Okey, kalau kita ada masa, kita boleh buat bahagian tu, tak ada masalah. Okey, lagi 2 minit kita akan mula ya. Okey, bahagian domain tu Heng Wei Pin itu untuk bahagian B. Saya belum mula lagi itu. Ya. Ha. Komplikasi maksudnya kalau kamu ada demam, lepas tu tiba-tiba kamu muntah, lepas tu tiba-tiba ada ceret, lepas tu tiba-tiba kamu rasa macam badan sejuk. Itu semua tu komplikasi lah. Maksudnya perkara-perkara yang berkesinambungan daripada yang asalnya iaitu demam. Itu dikatakan komplikasi. Okay, in English we call it the complication. Biasanya untuk kesihatan lah. Kamu pergi untuk pembedahan jantung. Lepas itu, lepas pembedahan jantung, tiba-tiba tekanan darah naik. Lepas tu kita nampak kadar gula ataupun glukos dalam darah naik. Lepas itu kamu nampak kita tidak boleh apa dikatakan ada masalah buah pinggang. Itu semua tu kita panggil sebagai komplikasi ya. Boleh boleh tapi mungkin tunggulah sampai saya ajar itu bahagian B. Bahagian B dia banyak bukan cincai mau ajar sebab kita bincang ni kita gunakan format cemerlang A+, ya. Saya kena bagi kamu ya. Saya kena bagi kamu the best kan. So that's why even today the morphology saya mula dengan now you see I'm giving you the morphology dari basic. Ya, saya ajar kamu basic tu apa, contoh-contoh kata tu apa, berapa jenis soalan boleh keluar, dari mana soalan tu boleh keluar, keluarga-keluarga dalam morfologi apa. Saya mulakan itu dan saya mulakan yang kata-kata majmuk sekarang ni. So kita kena berpandukan kepada satu ukuran yang slow and steady. Tak boleh push sebab dalam golongan ini saya pun tak tahu berapa pelajar cemerlang A+, saya tak tahu cemerlang tinggi, cemerlang atas. Lepas tu ada cemerlang, lepas tu ada baik, lepas tu ada lulus atas ke entah apa-apalah, A+ ke A- ke. Saya jarang tengok ini grade semualah. Tak apa, tak apa, tak apa. Yang penting kamu semua ni belajar. Okey, mari kita lihat apakah kata-kata yang ada dalam bahagian ini yang boleh kita ambil itu sebagai contohnya ya. Baik, kata tunggal kalau kamu lihat, kata tunggal semua yang tidak menggunakan imbuhan boleh kita ambil sebagai kata tunggal. Contoh kamu boleh ambil kata tunggalnya ialah jumlah. Ya? Jumlah ialah kata tunggal, case ialah kata tunggal. Tidak, ini kamu tahu tidak ini ialah kata nafi. Ini, ya, ini kata arah. Lepas tu yang, kerana, untuk, di, masalah. Ini semua ini contoh saja saya. Ada banyak lagi. Saya bagi beberapa contoh saja. Okey, kata majmuk yang lebih domain, kata majmuk yang lebih domain yang kamu lihat di sini ialah orang asli. Orang asli ialah kata majmuk. Demam campak. Demam campak ialah kata majmuk. Ujian makmal, kata majmuk. Kaki tangan, kata kaki tangan ni dieja sebagai satu perkataan yang dijarakkan. Kaki tangan. Kerjasama, ya.
Kerjasama ini bukan dijarakkan, dirapatkan. Baik. Menteri Kesihatan, jawatan kan, Menteri Kesihatan. So kata majmuk. Campur tangan. Campur tangan ni dijarakkan. Ya. Campur tangan ni dijarakkan. Lepas tu polis diraja pihak, badan ataupun pihak yang bertanggungjawab dan sebagainya. So polis diraja Malaysia. Lepas tu maklum balas. Okey, maklum balas ialah kata majmuk. So inilah di antara beberapa kata majmuk yang domain. Domain maksudnya yang boleh nampak, yang boleh nampak secara jelas ya. Yang lain-lain tu kalau ada, kalau kamu dapat cari tapi digolongkan dalam kata majmuk, saya terimalah, tak ada masalah. Okey. Jadi kalau kamu sudah habis bahagian ini, semua dapat adalah sedikit sebanyak boleh dapat ya. Okey tak? Nur Ezerin Nazwa, Nurin, Nurul, Orifiel, Loki, Kuaratol, Ryan Tang, Sokchin, Siti, boleh ya? Saya susah nak panggil semua nama kan? Okey? Kalau bagus semua okey lah kan? Aina boleh ya? Dewan okey. Hazel, alright. Lau Halik. Baiklah. Okey, seterusnya kita akan lihat pada bahagian ini. Okey, thank you all of you. Okey, Aina, Nur Zarin, Tan Sinyi, Polo ya, Sok Cina. Okey, contoh sini. Baik, sekarang okey, selalunya biasanya pelajar selalunya biasanya akan diberikan satu petikan ya. Biasanya akan diberikan satu petikan, lepas itu dia suruh cari kata tunggal, kata majmuk. Jangan mimpilah. Ini Kementerian Pendidikan dan juga Lembaga Peperiksaan, mereka mempunyai banyak idea. Mereka mempunyai banyak idea macam mana soalan boleh dikeluarkan. Jadi jangan ingat, okey, kalau morfologi mesti keluar bahagian ayat saja ataupun petikan. Tuh, tengok. Dia ada juga keluar macam ni. Nampak ni? Ni? Ini sih. Kenal pasti penggunaan kata tunggal dan kata majmuk dalam bahan grafik yang berikut. Ini pun bentuk soalan. Kenapa kita nak fokus pada petikan saja? Sekarang ini kita punya sempadan Malaysia ni, dia dunia tanpa batasan, dunia tanpa sempadan. Kita boleh merentasi ke mana-mana saja kita nak pergi. So sama juga dengan pemikiran seorang pelajar. Saya belum bagi kamu ajar itu kebat. I must teach you the kebat also. Last Saturday baru saya ajar untuk penggunaan kebat dalam soalan pemahaman dan juga karangan. Kalau you belajar itu kebat, baru you punya otak boleh pusing sikit lah. Kalau tidak, susah. Because saya rasa kebanyakan daripada kamu sini tak tahu unsur kebat. Kebanyakan kamu ingat itu kebat ini just sebagai menjawab soalan di luar kita punya kotak fikiran. Kebat ni bukan itu. Okey, nanti saya tengoklah kalau ada masa saya boleh masukkan sikit untuk kebat ya. Okey, kalau kita lihat bahagian ini, pastikan melintas jalan di tempat yang selamat. Kita ada jejantas, lintasan pejalan kaki berisyarat, lampu berisyarat, lintasan pejalan kaki, pulau pelindung. Dia katakan itu sebagai pulau pelindung ataupun kita panggil itu sebagai zebra crossing. Di tengah-tengah itu kita ada macam pulau. Kalau you masuk dekat situ, kereta takkan lalulah. Ini khas untuk mereka yang lintas zebra crossing itu. Ya, zebra crossing itu kamu akan berhenti di tengah-tengah. Kereta tak boleh langgar kamu. Kalau dia langgar, dia problem. Sebab mengikut JPJ punya undang-undang, pulau pelindung ini depan sekolah, depan hospital, depan masjid dan rumah-rumah berhala yang lain mesti ada ini. Dan kereta mestilah dipandu. Kereta mestilah dipandu dalam had laju kurang daripada 15 km per jam. Kau jangan hantam sini 120. Gila lah jadinya. Depan sekolah, kan? Jadi itu yang kita nampak.
yang berlaku. Saya harap saya share screen yang betul ya. Baik. Okey, jadi sekarang ini kamu cari dalam ini kata tunggal dan kata majmuk dalam ini. Melintas jalan di tempat lain. Jangan melintas jalan di antara kenderaan yang sedang diparkir. Ini parkir maksudnya parking. Dalam bahasa Melayu tak ada perkataan lain. Dia gunakan parkir. Parkir tu jadi parking. Atau berhampiran pokok dan semak. Pemandu mungkin tidak melihat anda. You pergi berdiri belakang pokok, pergi berdiri belakang bangunan, ataupun tempat-tempat yang semak, tengok macam tak ada kereta, you terus lari, tiba-tiba kereta pecut, kamu tak nampak. Itu pun kesilapan juga. Jangan melintas berhampiran seleko atau di jalan raya puncak bukit. Ini semua ni arahan. Jangan melintas berhampiran seleko atau di jalan raya puncak bukit. Okey, puncak bukit pun susah juga sebab kita memang tak nampak kenderaan tu datang. Pastikan anda boleh melihat kenderaan yang datang dari kedua-dua arah dan mereka boleh melihat anda. Inilah. Macam mana pun ada yang memang buta ataupun celik macam mana pun dia langgar juga kan. Itu terpulanglah susah mau cakap. Okey. Dalam semua kata-kata yang ada di sini, cuba kamu kenal pasti kata tunggal dan juga kata majmuk yang ada. Salah tak apa, semua kena buat. Cempu suesen, eating yau, chow. Buat kerja ini. Mesti buat. Ya, cuba. Tengok macam mana kepandaian anda. Okey, cuba buat. Di sini saya rasa kata tunggal lebih banyak dari kata majmuk. Buka mata dan tengok. Nikan, fok, cuan sing. Puyawan. Kita ajar biar yang betul. Biar semua pelajar faham. Tidak ku mengharapkan sebarang darimu. Cuma kejayaan sajalah menjadi hasilku. Itu sajalah harapanku. Cuba ya, salah tak apa. Semua korang cuba. Okey, lagi 3 minit kita akan bincang.
Wah, sudah pukul 6 pun ada orang baru masuk. Hebat dah budak-budak semua ni. Macam mana kalau you masuk sekarang pukul 6, apa you belajar? Kan? Sudah just a big problem. You belajar separuh pun you tak faham. Okey, dapat kata tunggal dan juga kata majmuk dapat tak? Saya rasa tak ada masalah you dapat. Ini senang. Okey, kalau kita cuba cek apa yang sebagainya. Okay, kalau kamu tengok kata tunggal dalam poster tu, jalan kan? Jalan ialah kata tunggal. Tempat, tempat, selamat, jejantas, yang tidak menerima sebarang imbuhan. Pokok, semak, anda, seleko, puncak, bukit, arah, boleh. Mungkin ada lagi lah, tapi saya ambil yang domain saja yang penting. Ini yang kita panggil sebagai kata tunggal. Jalan, tempat, selamat, jejantas, pokok, semak, all these things. Okey, kata majmuk kita ada 5 saja. Lampu isyaratnya 1, kata majmuk, lampu isyarat. Lintasan pejalan kaki berisyarat, kata majmuk. Jalan raya, of course, kamu semua tahu, jangan letak ini salah, ini mestilah kata majmuk, kata majmuk jalan raya. Lintasan pejalan kaki dan pulau pelindung, ada 5. Kalau kamu ada yang lain-lain tu, kamu carilah. Bagi saya tidak ada yang lain-lain. Kata majmuk dan sebagainya. Tidak ada. So ini saja yang ada. Inilah dikatakan kata majmuk, saya ulang lagi sekali. Lampu isyarat, lintasan pejalan kaki berisyarat, jalan raya, lintasan pejalan kaki, dan pulau pelindung. Ini semua ni kata majmuk. Okey. Baiklah. Marilah kita lihat pada seterusnya. Bahagian seterusnya ialah ini. Ini kamu dengar baik-baik ya. Baik. Contoh kesalahan umum penggunaan kata majmuk. Ini yang selalunya kita nampak ya. Biasanya kita nampak ya. Biasanya kita nampak pelajar banyak melakukan kesilapan. Dia tak tahu bila nak rapatkan, tak tahu bila nak jarakkan. Ini yang menjadi masalah kata majmuk. Macam kenal pasti. Kalau kamu lihat kenal pasti, sepatutnya kena eja sebagai dijarakkan, kenal pasti. So kata majmuk, biasanya kata majmuk, dia tak rapat, biasanya. Yang rapat ialah sesuatu yang telah dimantapkan. Itu nanti saya ajar. Okey? Sesuatu yang telah dimantapkan, maka itu kita panggil sebagai kata majmuk mantap. Biasanya kata majmuk secara umumnya, dia harus dieja sebagai berpisah. Sebab dia ni ialah 2 patah kata. Sebagai contohnya, kenal pasti. Telah dieja sebagai terpisah. Ini betul. Okey, ini betul. Okey, lepas tu kamu lihat, dikemaskinikan. Apabila, dengan baik-baik, apabila kata majmuk menerima imbuhan apitan. Dengan baik-baik, apabila sebarang kata majmuk menerima apitan, imbuhan apitan ini maksudnya ialah di dan kan. Okey, di dan kan. Kalau dia dah menerima apitan, maka dia otomatis akan dirapatkan. Itu saja dia punya syarat. So pendek kata, kalau dah masukkan dengan imbuhan di dan kan ke, di dan ai ke, sebagainya, maka otomatisnya dia akan dirapatkan. Kalau tidak, memang dia dipisahkan. Okey? Memang dia dah pisahkan. Itu kita tak boleh nak cakap apa. Okey. Faham ya? Ingat ya? Kalau kata majmuk menerima imbuhan apitan, ejaannya dirapatkan. Imbuhan apitan di sini ialah di, kamu nampak di sini, di dan kan. Di dan kan. Okey? Kalau tidak ada imbuhan ini, dia betul. Memang dikemaskinikan itu
Kemas kini itu memang kita dah rapatkan sebab dia ikut yang lazimnya terpisah. Apabila dia menerima di dan kan ataupun di dan I ataupun imbuhan me ke imbuhan ber ke, tengok bentuk soalan, memang dia akan dieja sebagai rapat. Ingat ini bila-bila. Kamu takkan buat kesilapan. Okay, penguat kuasa ini samalah dengan kenal pasti. Memang akan dieja sebagai berpisah. Daya serap pun berpisah. Ya, daya serapan pun berpisah. Okey, dan campur adukkan. Okey. Kalau apabila kata majmuk menerima imbuhan awalan sama ada an ataupun kan. Ingat ya. Kalau dia menerima awalan ataupun akhiran an, otomatis ejaannya kekal dijarakkan. Ingat. Cuma sekarang ni kamu tak boleh confuse. Ya. Ya, sama juga dengan I, imbuhan I. Imbuhan I ini ialah imbuhan awalan, imbuhan akhiran I kan? Okey. Di sini kalau ada dua imbuhan di dan kan, iaitu apitan, dirapatkan. Kalau di sini dia menerima awalan. Awalan maksudnya di ke ataupun me ke, be ke. Okey, dan juga akhiran kan, man, wati ke apa ke, semuanya perlulah dijarakkan, kekal jarak. Ingat. Jadi apabila ada imbuhan awalan dan akhiran, automatik kita akan jarakkan, kekal jarakkan. Jangan ubah apa-apa kecuali kalau ada imbuhan apitan depan dan belakang, barulah kamu rapatkan. Itu saja. Kalau tidak, lain semua ialah pisah. Tetapi ada 15 perkataan yang digolongkan dalam pemantapan kata majmuk. Ini yang paling penting. 15 kata yang telah dimantapkan. Ini you jangan pisah, you jangan buat apa-apalah. Memang ini dah disebut sebagai satu kata majmuk yang mantap. You tak boleh pisahkan ini. Tanda tangan. Antara bangsa. Beritahu. Bumi Putera. Jawatan kuasa. Kaki tangan. Ya. Kerjasama. Olahraga. Matahari. Setiausaha. Sukarela. Suruhanjaya. Tanggungjawab. Warga negara dan Pesuruhjaya. Ini semua tu sudah mantap. You tak boleh buat apa-apa. Okey? You tak boleh buat apa-apa. Macam ibu bapa ni jarak. Kertapi ini jarak. Tetapi 15 kata yang dimantapkan ini, maka dia menjadi eja sebagai rapat. Ini tak boleh kita pisahkan. Ini mantap. Memang dah tentukan dalam Dewan Bahasa dan Pustaka. Ini tak dapat kita nak turunkan dan sebagainya. Okey, sebab memang ini hukumnya. Memang ini dah jadi hukumnya. Okey, boleh ya? Nota ni kamu ada kan? Okey, cuba sekarang kita lihat. Gabungkan kata tunggal di bawah untuk membentuk kata majmuk yang tepat. Okay, saya dah ambil beberapa kata di sini. Darah, daging, perang, lintah, jangka, topi, kitar, adu, semua ni lah. Kamu carilah mana-mana dua perkataan, kamu bentuklah kata majmuk yang tepat. Ya, kamu bentuklah kata majmuk yang tepat. Tengok bagaimana anda boleh bentuk dan sebagainya. Ada lebih kurang 12. Ada 12 kata majmuk. Ada 12 kata majmuk. Semuanya dieja secara jarak. Kamu tengok dalam ni. Mesti ada 12. Ambil masa 4 minit. Tak apa, salah tak apa. Kita belajar. Saya bukan guru sekolah anda. Saya pun tak kenal kamu. Yang penting kita belajar. Saya cuma mau satu saja, you faham.
Ah. Okey, domba di sini maksudnya mencampur aduk lah. Dia melagakan, dia geselkan kau, dia bagi kau gaduh lah, itulah, itulah adu domba. Ini bahasa Indo ni. Ya, adu domba. Ya, maksudnya dia campur gaulkan, adu domba kan. Dia bagi kamu gaduh, dia bagi kamu lah. Parti-parti di Malaysia selalunya adu domba dalam perbalahan politik dan ideologi. Contohnya lah. Ya, betul, betul, betul. Cari kata majmuk, kamu ambil satu perkataan dan satu perkataan yang lain tu kamu jadikan dia kata majmuk. Cari sesuatu yang senang lah kan. Contoh kalau kamu lihat dalam konteks yang satu contoh saya bagi, kan. Darah daging, darah daging bukan kata majmuk. Darah daging itulah simpulan bahasa dah. Boleh digunakan di bahagian bawah itulah. Tak jadi masalah lah kan. Daging nyamuk, mana ada daging nyamuk di sini? Tak ada daging nyamuk. Sok tinggal. Putui lah. Pusa daging nyamuk mah. Okey? Putih. Baiklah. Mari kita tidak boleh ni sebagainya. Okey, pertama sekali kalau kamu lihat ada 12 bahagian di sini. Okey, 12 bahagian untuk kata majmuk dan sebagainya. Okey. Yang kita nampak yang betul, yang lazimnya, alright. Yang lain-lain tu kalau diterima tu kita terimalah, tapi lazimnya kamu mesti ada 12 perkataan. Yang pertama sekali ialah darah tinggi. Okay, darah tinggi ini ialah kata majmuk, darah tinggi. Baik. Seterusnya kita ada daging putih. Kata majmuk ni apa tahu? Kata majmuk ni apabila saya pisahkan dua kata ni, setiap kata ni boleh memberikan maksud yang tersendiri. Macam darah, saya tamu tinggi. Darah merah, darah hitam, darah kotor. Ya, macam-macam lah. Tinggi lampai, kan? Tinggi rendah, ya, tinggi ke langit. Maksudnya masih lagi boleh membuat ayat, boleh membuat frasa dan klausa. Kan? Ya, itu yang kita katakan sebagainya. Tapi apabila saya jadikan dia sebagai kata majmuk pun memang ada maksud. Darah tinggi memang ada maksud lah kan? Darah tinggi maksudnya blood pressure, tekanan darah yang tinggi. Lepas tu daging putih. Sesungguhnya kita tahu kita ada daging putih, kita ada daging merah. Daging putih ni ialah ayam. Kolesterol rendah, darahnya tak banyak, okey, uratnya tak banyak. Kan? Itu dipanggil darah putih, daging putih. Kalau daging merah itu kolesterol tinggi. Daging lembu. Daging lembu ni daging merah. Kan? Daging kambing kan? Daging merah. In English we call as white meat and red meat. Red meat is dangerous. Tak boleh makan selalu. Yang lebih sesuai ikan ni daging putih. It's a white meat, ikan. Ayam, itik, ini semua ni ialah daging putih. Yang darah dia banyak, dagingnya memang warna merah lah kan. Daging lembu, daging kambing, daging rusa, daging seladang, daging kerbau. Yang semua kita ngap tu, itu semua tu ialah daging merah kan. Bahaya. Okey, lepas tu
kita ada medan perang, betul. Tadi ada seorang ada buat tadi, ya betul ya Syam, ya betul ya, medan perang. Lintah darat, ya lintah darat juga diambil sebagai simpulan bahasa. Lintah darat diterima, ya boleh ya, tak ada masalah. Ambil berat, betul. Jangka hayat, okey, jangka hayat. Topi keledar, kata majmuk. Kitar semula, kata majmuk. Ubat nyamuk, ini yang tadi sepatutnya ya kita lihat. Okey, lintah darat maksudnya ialah orang yang macam orang tengah, dia mengambil keuntungan dari peraih. Dia mengambil keuntungan yang lebih. Orang tengah yang mengisap darah lah. Macam nelayan, dia ambil perahu pergi dalam laut, menyabung nyawa, menggadai nyawa, dia bawa balik ikan. Si orang tengah ni pula, dia ambil 1 kilo dengan RM10, dia jual dekat pasar, 1 kilo RM50. Itulah kata lintah darat. Makan hasil daripada pendapatan orang. Okey, lintah darat. Jangka hayat, topi keledar, kitar semula, ubat nyamuk, adu domba, ambil berat, titik buta. Titik buta maksudnya blind spot. Kalau you bawa kereta, ya, pandu kereta, kamu punya steering itu biasanya ialah di bahagian kanan. It's not left and right, it's right and right. Okey? Jadi, apabila kamu masuk satu seleko, kamu tidak boleh nampak kereta yang datang dari arah kiri sebab kamu sekarang duduk di arah kanan. Itu kita panggil sebagai titik buta ataupun blind spot. Kawal selia kamu tahu, manage lah. Okey. Jadi, kalau yang dapat 12 ni, kalau dapat 6, 7 pun kira bersyukurlah, tak ada masalah. Okey, daripada 12 kata majmuk ini, kalau kamu dapat dalam 6, 7, 8 macam tu pun dah kira baik. Okey. Jadi kita balik kepada kita punya soalan SPM. Saya sekarang ini, tadi kamu baru lahir, saya bagi kamu bubur. Okey, lepas tu kamu dah tatih-tatih, kamu dah jalan. Sekarang kamu dah jalan, dah boleh makan nasi, barulah kita masuk pada SPM. Slow-slow. Tengok cara saya bawa kamu untuk buat latihan SPM tu, bermula dari asas kepada yang susah. Okey, ini ialah soalan SPM. Baca petikan syarahan di bawah dengan teliti dan senaraikan 3 kata majmuk. Kemudian anda dikendaki membina satu ayat sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih. Ingat ni. Kalau ada soalan begini, ini soalan ni sangat mengelirukan. Bukan mengelirukan, sangat mengejutkan. Saya takut pelajar akan pilih kata majmuk yang salah. Apabila you pilih kata majmuk yang salah, kamu akan buat ayat dengan kata itu. Jadi kata pun salah, ayat pun salah. Kosong. Jadi itulah saya syorkan kamu betul-betul kena fahamkan. Ya, apakah itu kata majmuk ataupun kata bilangan ataupun kata apa sajalah. Kalau mana-mana soalan yang melibatkan kamu untuk membuat ayat, itu yang paling merisaukan saya sebab pelajar betul-betul kena faham kata yang dia nak pilih. Salah pilih kata, ayat pun salah. Macam kata bilangan itu, contohnya 1, sesetengah, para, kan, sebilangan, berkotak-kotak, kan. Dia pergi pula, dia ambil sebagai apa dikatakan tingkat. Tingkat dia kata itu ialah kata bilangan. Dia buatlah ayat dengan tingkat. Ayat pun salah, kata pun salah, kosong. Jadi itulah kamu betul-betul kena faham. Okey, baca dulu yang ini. Cari 3 kata majmuk, jangan buat ayat. Cari kata majmuk saja. Cari kata majmuk saja. Ya. Kata majmuk ialah sesuatu yang boleh berdiri sendiri walaupun telah dipisahkan. Kata majmuk. Aktiviti sukan, khususnya sukan air, merupakan satu aktiviti yang sangat menyeronokkan. Saya percaya hadirin juga gemar berkelah dan bersantai di badan air seperti di tepi pantai, jeram, taman tema air, bukan? Namun selain menghirup udara segar dan berenang di tepi pantai, pernahkah hadirin mengambil bahagian dalam aktiviti sukan air? Antaranya termasuk luncur jet ski lah, jet ski kan, luncur jet, luncur air, water ski,
luncur angin, windsurfing, layang-layang, luncur udara, this one is parachute lah kan. Bersnorkel mahupun selam scuba, snorkeling and scuba diving. Saya yakin bilangan yang pernah mencubanya boleh dikira dengan jari. Oleh itu, marilah sama-sama kita telusuri. Telusuri maksudnya kita menceburi. Ya, kepentingan sukan air kepada kita. Kita mencerobohi, kita memahami dan sebagainya. Okey, apakah 3 kata majmuk yang terkandung dalam bahagian itu? Kalau kamu lihat kan, apakah yang ada di situ yang boleh kamu faham dan sebagainya. Baik. Sesuatu yang unik lah. Kata majmuk ini sesuatu yang unik lah. Ya, Aina faham betul. Betul. Okey, cuba kita lihat yang bahagian ini yang boleh kamu ambil jawapan dia ialah sukan air. Ada perkataan sukan air. Sukan air ini ialah kata majmuk. Ini ialah kata majmuk. Lepas itu badan air. Nampak? Badan air. Sesuatu yang unik. Kata-kata yang unik. Itulah dikatakan kata majmuk. Okey. Lepas itu juga kita ada satu lagi yang kita panggil itu sebagai jawapannya ialah taman tema air. Dah. Inilah kata majmuk. So kita kena buat ayat dari sini. Tu jangan pilih yang bukan-bukan. Yang lain semua tak ada. Selam scuba ke, luncur angin ke, luncur air ke, ya. Ini semua ni sesuatu yang unik. 3 kata majmuk yang kamu dapat di sini, sesuatu yang unik dan sebagainya. Tepi pantai bukan. Luncur jet, luncur air, selam scuba, luncur udara itu lebih kepada nama khas. Selam scuba semua tu a special one. Okey. Jadi itu yang kita lihat dalam bahagian ini yang boleh kita lihat, ya. Baik, lepas itu dia punya ayat, kamu tahulah SPM punya ayat tu kan. Dalam SPM punya ayat tu berapa kita nak lihat dia punya ayat yang terdapat dan sebagainya. Itu pun satu perkara yang penting. Okey, cuba kita lihat satu lagi soalan di sini. Baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan kata majmuk, kemudian anda dikendalikan bina satu ayat sendiri dari setiap perkataan ini. Okey. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukar imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa. Okey, kamu cari di sini kata majmuk yang terdapat. Sebagai warga negara Malaysia, tugas menghormati institusi Raja Melayu sememangnya terletak pada bahu mereka. Dalam kalangan generasi muda, 5 prinsip rukun negara telah diterapkan sejak bangku sekolah demi membentuk jati diri mereka. Namun demikian, terdapat segelintir rakyat yang telah memuat naik kata-kata yang menghina institusi tersebut melalui laman sosial. Ini biasa berlaku lah. Okey. Oleh itu, hukuman yang lebih berat akan dikenakan terhadap pihak yang terlibat kerana setiap rakyat Malaysia perlu akur bahawa kesetiaan kepada raja dan negara ialah tanggungjawab kita bersama. Kalau kamu lihat di sini dalam konteks ini, apakah kata majmuk yang terdapat dalam bahagian ini? Kata majmuk yang kita boleh cari yang senang, yang domain. Mungkin ada lain tapi saya tak sentuh. Saya ambil yang domain saja. Okay, kita ambil di sini warga negara. Ini yang biasa kita dengar, kita nampak dalam kita punya senarai lah, warga negara. Lepas tu juga ada satu lagi perkataan iaitu tanggungjawab dan jati diri. Okey. Tanggungjawab di sini. Tanggungjawab ini ialah kata majmuk. Tanggungjawab. Jati diri. Ada jati diri tadi kan? Sini jati diri. Ini dikatakan sebagai jati diri. Ini contoh. 3 contoh yang kita ambil daripada bahagian ini. 3 contoh yang kita ambil dari bahagian ini dan sebagainya. Okey. Sekarang kita lihat pada ayat. Okey, apakah ayat yang lebih sesuai yang boleh kita masukkan di sini? Untuk SPM tu, cikgu kamu ajar berapa patah perkataan yang perlu ada.
Dalam satu konteks ayat yang betul, dalam satu konteks ayat yang betul, ya, kita mesti ada 8 patah perkataan. Kita mesti ada 8 patah perkataan. We must have 8 patah perkataan. Alright? Jadi kalau kamu lihat contoh yang tadi ya, yang bahagian ini ya, untuk latihan morfologi ini, untuk bahagian sukan ni, kalau kamu nak buat ayat dengan itu, kita boleh lihat kepada luncur air merupakan aktiviti sukan air yang popular di negara kita. Luncur air. So, ini contoh yang bagus. Ya, ya, betul. Joy stay betul. Correct, correct. Itu betul. Itu mudah ialah kata adjektif, betul. Tapi yang itu tidak tergolong dalam kata itulah. Ya, Joyce, correct. Ya. Okay, badan air. Badan air, ramai pelancong dari negara barat suka bersantai di badan air, di pantai Protection ke, pantai Melaka ke, dan sebagainya. Itu yang boleh kita gunakan. Ramai pelancong dari negara barat suka bersantai di badan air, di pantai Protection. Okay, taman tema air. Taman tema air menjadi tumpuan pengunjung untuk bermain pelbagai permainan air disediakan. Saya lihat kepada pelajar di sini, saya boleh ambil kamu punya ayat dan sema, tapi tak ada masa. Saya cuma bagi contoh saja. Kalau boleh, biarlah dalam satu ayat SPM, kita gunakan 8 patah perkataan yang lebih baik. Okay, kalau kamu nak buat ayat dengan warga negara, tanggungjawab, jati diri kan? Okay? Warga negara, tanggungjawab, jati diri. Jadi anda boleh katakan warga negara, ya, warga negara yang mempunyai prinsip, ya, warga negara yang mempunyai prinsip mengundi semasa pilihan raya menjadi tanggungjawab setiap rakyat Malaysia yang berumur 20 tahun 21 tahun ke atas. Itulah contoh ayat dalam bahasa Melayu. Okay, kamu kalau kamu tengok, saya lihat perkembangannya kepada anda. Cuba kamu lihat apa yang kamu boleh lihat untuk SPM. Cuba kamu tengok dalam bahagian ini. Okey. Untuk inilah saya ada bagi beberapa ayat dan sebagainya. Kalau kamu rasa kamu nak ambil ini pun boleh, tak ada masalah. Bagi saya masa sekejap. Okey. Cuba kamu lihat ayat-ayat ini. Sebagai contohnya lah. Ini sebagai contohnya ayat-ayat yang boleh kita gunakan dalam SPM dan sebagainya. Okey, saya tak setujulah kalau pelajar gunakan sebagai, saya gunakan terus kepada warga negara. Warga negara yang mempunyai prinsip mengundi semasa pilihan raya menjadi tanggungjawab setiap rakyat Malaysia 20 tahun. Kenapa warga negara dan tanggungjawab ini tak dipisahkan? Sebab dia dieja sebagai mantap. Tergolong dalam 15 kata majmuk itu. Okey, ini contoh. Ini contoh bahagian-bahagian yang kita katakan itu sebagai SPM punya level. Menjaga kebersihan alam sekitar merupakan tanggungjawab semua pihak tanpa mengira usaha. Okey. Meskipun melanjutkan perjalanan di luar negara selama bertahun-tahun, okey, namun ini digunakan kata hubung berpasangan. Boleh. Ini kepelbagaian dalam menggunakan ayat. Tapi kena pandai menggunakannya. Kalau tak pandai, jangan guna. Nanti problem. Itu pun satu masalah juga. Okey. Meskipun melanjutkan perjalanan di luar negara selama bertahun-tahun, namun jati diri Malaysia sebagai anak Malaysia tetap terpelihara utuh. Inilah contoh. Jangan buat saya warga negara Malaysia, saya suka Malaysia. Saya ada tanggungjawab untuk belajar di sekolah. Don't do like this. Kadang-kadang kamu ada 2 markah, dia bagi kamu 1 markah. Ayat tak gramatis, mesej tak jalan. Ya, dan tidak ada kematangan dalam binaan ayat. Jati diri, saya mempunyai jati diri terhadap Malaysia. Apa you sedang cakap ini? Jati diri maksudnya kita kena buat sesuatu untuk negara. Ya, berkorban untuk negara, menghargai negara dan sebagainya. Okey. Jadi untuk bahagian-bahagian yang lebih mencabar dan sebagainya, kita lihatlah, ya. Jadi hari ini kita sudah buat banyak berkaitan dengan contoh-contoh penggunaan kata majmuk, ya. Penggunaan kata majmuk
Biasanya dalam satu petikan itu memang ada beberapa contoh yang lain. Ya, itu saya fikir pelajar bolehlah belajar sendiri dan sebagainya. Dan itu boleh membantu anda untuk memberikan kepada mereka yang nakkan nota yang lebih tentang kata majmuk, contoh-contoh kata majmuk yang boleh ini sebagainya, anda boleh hubungi saya secara personal. Saya boleh WhatsApp kamu sebab yang ini ialah dari Fund Education sebab saya mesti mengantar nota melalui mereka. Jadi kalau ada ekstra tu biarlah saya boleh personal dengan kamu supaya senang untuk kita berurusan. Okey, minggu depan kita akan masuk pada bahagian pemahaman. Bagaimana kita akan memperlihatkan diri kita untuk membuat pemahaman. So saya mungkin akan masuk pada pemahaman moden dulu, cara untuk menjawab pemahaman SPM, KSSM dengan mendapat markah, dan saya akan fokus kepada bahagian kibat. Ya, sebab ramai daripada kamu tidak mengetahui apakah dimasukkan dengan kibat. Kan? So kalau kibat kamu tak tahu maksud dan definisi, kamu tak boleh buat pemahaman. Okey? Baiklah, terima kasih kepada semua yang join pada ni, dan pastikan kamu belajar sesuatu yang baik dan teruskan buat latihan kelestarian. Jagalah kesihatan dan keselamatan. Semoga kita berjumpa minggu depan, dan salam sejahtera dan salam mesra dari saya. Jumpa lagi. Terima kasih. Thank you Okey, baik. Baik, terima kasih kepada sini Azizi, Nur Adiana, Min Waratul, Paul, Loki, Syam Okey. Okey, ada ayat dari pelajar, sebagai seorang murid disiplin jangan gunakan sebagai hand whipping, salah. Don't use the word front sebagai. Alia, terima kasih. Ketung, Tan Siming. Okey, hand whipping. Alright. So Cik Ming, thank you. Terima kasih Okey. Joyce, thank you. Jangan mulakan sesuatu ayat dengan kata hubung di hadapan. Jangan. Dalam SPM jangan. Mulakan dengan subjek. Mulakan dengan subjek.